Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Awani 7.45. Saya Rukman Haris. Terlihat dulu tajuk utama untuk malam ini. Buat laporan polis sebab tak dapat sijil vaksin palsu, pengadu ditahan. Jangan hanya tumpu pada satu kes rasuah, fokus kepada keseluruhan sistem. Dan bina legasi tersendiri. Shabby hanya mahu lihat bola sepak negara terus mekar. Mahkamah Tinggi menetapkan 15 Februari depan sebagai pengurusan kes bagi saman yang difailkan oleh Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki terhadap penyelidik kanan Pusat Pemerangi Kronisma dan Korupsi atau SIFOR, Lalita Kunaratnam. Saman itu dibuat atas dakwaan menerbitkan artikel memfitnah berkaitan pembelian saham yang disiarkan oleh portal agensi berita Independent News Service atau INS. Berdasarkan semakan sistem mahkamah, tarikh tersebut ditetapkan semasa kes itu disebut di hadapan penolong kanan pendaftar Mahkamah Tinggi Nordura Muhammad Din dalam prosiding secara dalam talian atau e-review pada jam 9 pagi Khamis. Azam yang berusia 59 tahun memfailkan saman itu pada Rabu melalui Tetuan Zain Megat Murad. Dalam saman tersebut, beliau menuntut perintah untuk menghalang Lalita atau ejennya daripada membuat, menerbitkan atau menyebabkan kenyataan berbaur fitnah tersebut diterbitkan semula. Selain memohon defendant memadam artikel dan ciapan dalam tempoh 3 hari penghakiman dibuat, serta permohonan maaf dalam akhbar atau media sosial pilihan plaintiff. Turut dituntut ganti rugi am sebanyak 10 juta ringgit dan ganti rugi teruk, kos serta relief lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. 6 individu direman untuk membantu siasatan berhubung kegiatan penjualan sijil vaksinasi COVID-19 yang dipercayai palsu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Terengganu, Superintendent Zamri Mahmud berkata, kesemua suspek berusia antara 35 hingga 57 tahun itu direman selama 3 hari sehingga Sabtu. Katanya ia bagi membolehkan siasatan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan dijalankan. Beliau berkata kesemua mereka ditahan pada Rabu malam ketika memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis Kontingen Terengganu. Ia susulan laporan polis yang dibuat mangsa yang mendakwa tidak menerima sijil tersebut walaupun telah membuat pembayaran. Terdahulu, Polis Terengganu berjaya membongkarkan kegiatan penjualan sijil vaksinasi dipercayai palsu susulan penahanan seorang doktor klinik swasta pada Sabtu lepas. Kegiatan itu dipercayai telah dilakukan sejak September lalu dengan mengenakan caj bayaran antara 4 hingga RM600. 3 anggota polis ditahan selepas dipercayai melakukan pemerasan terhadap seorang lelaki tempatan di Ampang pada 11 Januari lalu. Modus operandi ketiga-tiga suspek adalah dengan mengesan mangsa sebelum meminta sejumlah wang jika tidak mahu ditangkap. Menurut Ketua Polis Ampang, Asisten Komisioner Muhammad Farouk Isha, kesemua suspek berusia 36, 40 dan 44 tahun itu berjaya diberkas pada Rabu. Jelasnya, kejadian berlaku kira-kira jam 11.30 pagi Selasa ketika mangsa berusia 30 tahun bekerja sebagai peniaga dan ejen jualan kenderaan sedang memandu di Persiaran Pandan Prima Ampang. Mangsa kemudian didatangi 3 anggota polis unit ronda bermotosikal URB lengkap memakai uniform daripada Balai Polis Ampang. Tambah beliau, siasatan awal mendapati modus operandi suspek dengan mengesan mangsa dan menjalankan pemerasan dengan meminta wang terhadap mangsa supaya tidak ditangkap atas kesalahan tertentu. Suspek meminta supaya wang tersebut dipindahkan secara dalam talian melalui akaun bank atas nama seorang lelaki tempatan. Usaha mengesan suspek yang masih bebas terutama pemilik akaun masih diteruskan. Kes disiasat di bawah Seksyen 384 Kanun Kesesaan boleh dijatuhi hukuman penjara 10 tahun atau denda atau dengan sebat atau mana-mana dua pada seksaan itu. Orang ramai yang pernah mengalami kes yang sama diminta tampil membuat laporan polis. Penglibatan menyeluruh warga Kementerian Dalam Negeri dalam usaha untuk menangani pelbagai cabaran termasuk COVID-19 dan bencana banjir tahun lepas adalah komitmen tidak berbelah bahagi kementerian itu kepada negara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata selain itu pencapaian 95.3% petunjuk prestasi utama atau KPI adalah sesuatu yang boleh dibanggakan oleh warga kementerian itu.
Sewaktu menyampaikan amanat tahun baru 2022 KDN di Putrajaya hari ini, Ahli Parlimen Larut itu berkata kejayaan yang dicapai pada 2021 harus dijadikan pembakar semangat untuk warga kementerian lebih berusaha tahun ini. Hari ini kita harus bersyukur kerana kita telah pun dapat bertemu menunjukkan bahawa tahun yang begitu hebat pada sebelum ini dengan bermacam-macam perkara, masalah pandemik COVID-19, bencana dan sebagainya, kita dapat tanganinya walaupun dalam perasaan yang agak sedih, tetapi kita dapat menanganinya dan hari ini kita dapat bersama dan saya ucapkan syabas dan tahniah kepada semua yang dapat menghadiri majlis kita pada hari ini. Antara kejayaan yang dicapai warga KDN, kata beliau, penurunan kes jenayah sebanyak 23%, peningkatan pematuhan rakyat terhadap SOP dan undang-undang serta sifar kes penculikan di Sabah. Selain itu, Hamzah berkata lebih 6,000 banduan diberi pelepasan parol di mana 64% daripada mereka telah mengikuti program latihan pintar corporate CSI dalam sektor perkhidmatan, pembuatan dan perladangan. Turut membanggakan, katanya lagi, kejayaan menghijaukan 16 kawasan berisiko tinggi dari jenayah melibatkan dadah. Bergerak ke hadapan, Hamzah berkata KDN komited menjadikan rancangan Malaysia ke-12 sebagai tunjang perancangan kementerian, terutamanya dalam fokus keselamatan dalam negara. Kementerian pada tahun 2022 akan memperkenalkan satu konsep kempen untuk kita, KDN, K untuk kita, D demi N negara. Kita demi negara dengan membawa slogan negara kita, keselamatan, tanggungjawab bersama. InsyaAllah saudara, ini semua boleh kita lakukan apabila kita sanggup untuk menukar apa saja selama yang ini. Kalau dahulu kita rasa tak boleh, dengan perubahan mindset yang baru, semua boleh kita lakukan. Baik, seterusnya kerajaan telah menerima bayaran penyelesaian berjumlah 340.92 juta ringgit daripada KPMG yang disalurkan ke dalam akaun amanah mendapatkan kembali aset Malaysia. Penyelesaian itu menyusuli pengumuman pada 16 September 2021 membabitkan persetujuan KPMG untuk menyelesaikan saman sivil yang telah difailkan One Malaysia Development Berhad atau 1MDB terhadapnya. Setakat ini, menurut Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, akaun amanah di bawah seliaan Jabatan Akaunten Negara Malaysia telah menerima sejumlah 19.138 bilion ringgit. Ia berhubung skandal keuangan 1MDB dan dana tersebut telah tak akan digunakan untuk menyelesaikan hutang tertunggak 1MDB. Tambah Tengku Zafrul, sehingga kini kerajaan telah membayar balik 13.3 bilion ringgit hutang 1MDB pada 31 Disember lepas. Hutang terkumpul syarikat itu yang terdiri daripada prinsipal dan kupon atau keuntungan untuk bond dan sukuk berjumlah 38.81 bilion ringgit. Bagaimanapun beliau berkata, baki semasa akaun amanah adalah mencukupi untuk membayar jumlah prinsipal bond bagi tahun ini saja. Kerajaan kekal komited dalam usaha pemulihan aset 1MDB dan akan sentiasa memastikan peruntukan yang mencukupi untuk menyelesaikan hutang syarikat itu. Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur atau WTC-KL akan mula memberi vaksin penggalak AstraZeneca bermula 15 Januari sehingga 15 Mac ini. Ketua Pegawai Operasinya Fauzi Wahab berkata pembukaan semula PPV Mega itu selaras dengan visi Kementerian Kesihatan untuk meningkatkan kapasiti pemberian vaksin penggalak. PPV tersebut akan beroperasi bermula jam 8.30 pagi hingga 9 malam dan berupaya memberikan 9,000 dos sehari. Temujanji vaksinasi akan ditetapkan melalui aplikasi MySejahtera atau khidmat pesanan ringkas atau SMS. Fauzi menambah, penerima vaksin dinasihatkan membawa pen sendiri untuk mengisi borang kebenaran bagi meminimumkan sentuhan fizikal. Manakala laluan khas akan disediakan bagi orang kurang upaya serta warga emas. Turut disediakan adalah Calm Room bagi penerima yang mengidap gangguan spektrum autisma, kecelaruan keresahan dan serangan panik, di samping bilik perubatan khas untuk sebarang kes kecemasan. Sementara itu, pengarah urusan kumpulan WTC-KL, Datuk Seri Dr. Ilmu Hizam Ibrahim berkata, PPV itu mampu menampung sehingga 18,000 penerima setiap hari. Malah, kata beliau,
WTC KL bersedia meningkatkan lagi kapasitinya sekiranya perlu. Pemergian legenda bola sepak tanah air Sarbagh Singh atau lebih dikenali sebagai Shabby Singh bukan sahaja mengejutkan dunia sukan tapi seluruh negara. Anak mendiang, Sonuljit Singh berkata sepanjang hidup mendiang, Shabby hanya mahu melihat bola sepak negara terus mekar. Sonuljit berharap mendiang bapanya meninggalkan legasi yang baik buat dunia sukan negara. Shabby meninggal dunia akibat serangan jantung ketika berbasikal di Iskandar Puteri Johor jam 7.30 malam Rabu. Sudah pasti saya terkejut dan sangat terkejutlah dengan berita ni sebab 2 minggu yang lepas baru saya jumpa dia. Dia datang rumah saya, ajak saya keluar minum di Keluang ya. Dia datang dari Johor Bahru ke Keluang. Minum dengan dia ceritalah. Dia nak pergi spend Christmas dengan anak-anak dia dekat KL. Dia sangat sayang dengan keluarga dia, anak-anak dia. Dan dia pun cerita dia cycling. Saya tahu dia cycling, exercise dan sebagainya. Dia jaga badan. Dia memang seorang yang sangat jaga kesihatan. Jadi saya amat terkejutlah dengan berita petang semalam. Ya, semasa saya dapat berita tu ramai yang tanya saya. Saya pun tak boleh confirm. Saya telefon dia banyak kali, dia tak angkat. Tetapi sebelum ni memang biasalah kalau telefon tak angkat, sama ada dia pergi cycling atau dia kerja. Tapi dia kali ni dia tak call saya balik. Tu yang tunggu sampailah berita terkeluar dekat Hawani kan. Barulah saya confirmkan lah. So macam pagi tadi, thank you so much for the love, outpouring of love and appreciation on social media. Memang it's amazing lah. It's very nice to see kan. Because for him, in his heart, he just wanted what's best for Malaysian football. Kalau macam cikgu lah, kadang-kadang marah, kadang-kadang puji. Tapi at the end of the day, he loved football and he loved the country. So thank you so much for your love. I know you've covered him his whole career, good and bad. But I hope he left a lasting impression on all of you as he has on his family and friends. Thank you very much. Selain skuad kebangsaan, Shabby juga pernah beraksi untuk pasukan Johor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Pahang sebelum bersara pada 1996. Bagi bekas rakan sepasukannya di Johor FC, Lahad Datuk Sulik, beliau mengingati Shabby sebagai seorang yang tegas di atas padang tapi peramah di luar. Pasal apa? Dia komen dia memang pedas, memang straightforward. Tapi idea tu ada kat situ. Di sebalik tu ada idea dia. Sebenarnya dia ni memang tegas. Kalau dia nak jumpa seseorang tu, dia tak nak jumpa ramai-ramai. Dia jumpa macam one-to-one, okey, bincang dengan dia. Itulah jenis orang tu. Dia memang baik, orangnya memang baik. Dia memang tak lokek duit. Kalau tahu budak susah, dia kasih duit. Shabby yang berusia 62 tahun meninggalkan seorang balu Haben Skor yang juga bekas pelari negara dan 2 orang anak. Mayat mendiang dijangka dibawa ke Kuala Lumpur pada Jumaat untuk upacara pengebumian mengikut agama Sikh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sandaya dan ini Sinar Awani. Kita saksikan fokus utama waktu ini. Jangan asyik fokus kes Azam Baki, tumpu reformasi seluruh sistem. Tahun baru, rakyat optimis 2022 lebih baik. Dan juga pemain industri cadang kerajaan wujud peraturan khusus untuk vape. Kerajaan tidak akan berkompromi terhadap isu pemalsuan sijil sama ada membabitkan sijil vaksinasi maupun saringan ujian COVID-19. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein berkata, lebih-lebih lagi dengan kewujudan varian-varian baharu. Bagi saya, kita tak akan kompromi. Pemalsuan sijil sama ada vaksinasi atau sijil saringan ujian COVID merupakan sesuatu yang tak boleh kita maafkan, dan saya gembira bila pihak
pihak berkuasa telah pun mengambil tindakan terhadap individu tertentu, tetapi siasatan mesti diteruskan kerana itulah ketamakan mereka untuk kewangan, keuntungan dan untuk mengambil kesempatan musibah yang melanda dunia merupakan sesuatu yang perlu ditangani dengan segera, and the full force of the law must be brought upon them. Rakyat Malaysia tidak seharusnya fokus kepada satu kes seperti yang membabitkan Tan Sri Azambaki semata-mata. Sebaliknya, perlu memberikan tumpuan kepada keseluruhan sistem. Ketua Pasukan Rasuah Busters, Datuk Husamuddin Yaakob berkata, sekiranya hanya fokus kepada satu masalah, tidak mustahil masalah baru pula akan timbul. Kalaulah kita berjaya gantung Tan Sri Azambaki, 10 Azambaki lagi boleh, masalah yang sama boleh timbul kalau kita tidak bersihkan sistem. Jadi maknanya perlu kepada pembersihan ataupun satu reformasi atau transformasi institusi SPRM itu sendiri. Pasal kita tidak nak berlaku. Macam contoh, setiap kali tukar Perdana Menteri, kita tengok bila PH memerintah, Latifah Koya dilantik, PM yang lantik. Lepas tu, bila tukar kerajaan lagi, lantik lagi. Jadi kita nak supaya satu SPRM yang betul-betul utuh, yang betul-betul kredibel, yang betul-betul boleh menyelesaikan masalah kita untuk membersihkan Malaysia daripada rasuah ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media Rasuah Busters Solusi Transformasi SPRM di Shah Alam pada Khamis. Tambah Husamuddin, dalam kes melibatkan Azam, beliau berpendapat Ketua Pesuruhjaya SPRM itu perlu berehat sekiranya diminta berbuat demikian dan perlu juga memberi kerjasama terhadap siasatan terhadapnya. Nasihat saya kepada pegawai-pegawai SPRM yang lain, jangan sibuk untuk membela atau menjatuhkan Azambaki. Buat kerja masing-masing. Azambaki dia ada masalah, dia selesai sendiri. Kan? Mengikut due process. Katanya lagi, SPRM juga perlu fokus dan terus menyiasat semua kes lain yang masih berjalan dan tidak rasa terganggu dengan apa yang berlaku melibatkan kepimpinan tertinggi Suruhanjaya itu. Sudah tiba masanya kerajaan melakukan reformasi terhadap struktur Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Pandangan tersebut disuarakan Pengarah Eksekutif Pusat bagi Memerangi Rasuah dan Kroni C4 Cynthia Gabriel yang menegaskan kes yang didakwa membabitkan Tan Sri Azambaki telah mempamerkan beberapa kelemahan dalam institusi yang sepatutnya menjaga dan membanteras rasuah itu. Kami minta siasatan yang independen sebab mungkin ada beberapa undang-undang yang ada kesalahan ya yang dilakukan, mungkin, tapi kita tak tahu sampai siasatan berlaku. So pelik juga macam mana chairman ataupun pengerusi itu telah berkata okay, no problem, no kesalahan, tak ada apa-apa. Yang satu lagi, ada juga satu kenyataan daripada Timbalan Pesuruhjaya, 3 Timbalan Pesuruhjaya yang telah pun berkata bahawa kami, we back him up all the way. Betul juga, fine, back him up, tapi mana siasatan dia? So sebagai penguatkuasa yang tertinggi, yang fokus dia adalah kepada siasatan isu-isu rasuah, sebenarnya semua kepimpinan SPRM tahu bahawa siasatan itu adalah sangat penting. Menyebut mengenai budaya dan juga persepsi rasuah. Suruhanjaya SPRM, Tan Sri Azambaki terus menjadi tumpuan sejak dari minggu lalu. Meskipun telah tampil memberi penjelasan mengenai isu pemilikan unit saham yang melampau, namun masih ada persoalan berlegar mengenai perkara itu. Rentetan isu ini, banyak cadangan dilontarkan. Ada yang minta Azam direhatkan sementara. Ada juga yang cadangkan pengurusan SPRM disemak semula dan dirombak. Ikuti perbincangan mengenai isu ini pukul 8.30 malam ini dalam Dialog 3 Penjuru bersama Mufti Perlis Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Pengarah Eksekutif Pusat bagi Memerangi Rasuah dan Kroni C4 Cynthia Gabriel dan Pengasas Pusaka Penulis dan Wartawan Edin Khoo.
Seluruh rakyat Malaysia perlu terus bekerjasama untuk melindungi dan juga mengurangkan kesan kerosakan yang dibawa oleh perubahan iklim. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah bencana banjir yang melanda negara baru-baru ini sekali lagi dengan jelas menunjukkan bahayanya kesan yang dibawa perubahan iklim. The impacts of human activities on our wildlife, climate, rivers, forests, and oceans are profound, as are the consequences for humanity. Restoring our planet's health requires all of our efforts, from the government to the private sector to the public as well. While responding generously to those affected, we must also be bold in our renewed efforts to address the underlying causes. Baginda bertitah demikian dalam satu majlis khas sempena ulang tahun ke-50 tabung Worldwide Fund for Nature WWF Malaysia pada Khamis secara maya. Dalam titah baginda, Sultan Nazrin turut menekankan pemeliharaan adalah unsur yang amat penting dalam pembangunan Malaysia mewarisi sumber semula jadi yang tidak ternilai termasuk hutan hujan dan kekayaan kepelbagaian biologi. Tegas baginda, Malaysia mempunyai tanggungjawab besar bagi melindungi perkara ini dengan berkesan. Sultan Nazrin bertitah komitmen teguh Malaysia terhadap pemeliharaan boleh dilihat dalam beberapa aspek termasuk dasar perhutanan negara yang mewajibkan 50% negara ini perlu kekal dengan liputan hutannya. Seketika nanti 90% PKS dijangka beroperasi secara digital menjelang 2025. Kembali dalam Sinar Awani, Malaysia terbuka untuk menerima para usahawan dan juga pelabur luar walaupun COVID-19 masih berada di tahap pandemik. Pengerusi Majlis Pemulihan Negara, Tan Sri Muhyiddin Yassin menjelaskan walaupun sempadan negara belum dibuka sepenuhnya, Malaysia telah bersiap siaga menerima pelabur. Berucap pada Expo 2020 Dubai, Muhyiddin berpandangan isu ketidaksamaan vaksin menjadi antara sebab mengapa proses pemulihan COVID-19 masih perlahan. Ending the pandemic is not a zero-sum race between nations, but a challenge that must be overcome together. The world will not fully recover from the pandemic when any one country is left behind. We must also guard against the uneven recoveries both within and between countries. Failing to do this will lead to greater income disparities, which will deepen fault lines that may breed social tensions and even extremism. Bekas Perdana Menteri itu pada masa sama menggariskan beberapa inisiatif untuk pemulihan segera seperti meningkatkan kebajikan pesakit COVID-19, pelaburan dalam sektor penjagaan kesihatan asas dan komitmen terhadap alam sekitar. Muhyiddin turut menekankan bahawa Malaysia mengambil serius semua aspek pemulihan negara dan sedang menyusun hala tuju pemulihan menerusi Pelan Pemulihan Nasional 2.0. Menjelang tahun 2025, sekurang-kurangnya 90% atau lebih 800,000 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS akan menggunakan pendigitalan dalam operasi perniagaan mereka. Sehubungan itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata sebanyak 200 juta ringgit diperuntukkan di bawah bajet 2022 melalui skim geran pendigitalan PMKS untuk membantu usahawan mikro Bumiputera secara khusus. Dalam ucap tamanya di persidangan Reboot Now dan kempen Jiwa SME pada Khamis, Mustafa berkata bagi menyokong perusahaan khususnya di luar bandar, sebanyak 1,083 Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia PEDI akan beroperasi menjelang hujung tahun ini. Menjelang tahun 2025, sekurang-kurangnya 90% atau lebih 800,000 PMKS dijangka akan melaksanakan pendigitalan dalam operasi perniagaan mereka. Dalam menggalakkan pendigitalan dalam kalangan PMKS, sebanyak 200 juta ringgit telah diperuntukkan dalam belanjawan 2022 melalui geran pendigitalan PMKS untuk membantu usahawan mikro Bumiputera secara khusus. Sebanyak 1,083 Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia ataupun PEDI akan beroperasi menjelang hujung tahun ini. PEDI berperanan
menyokong perusahaan khususnya di luar bandar yang berhadapan dengan kekangan alat peranti dan sambungan internet. Tambah Mustafa lagi, selaras dengan RMK12, PMKS akan lebih menumpukan perhatian kepada pasaran antarabangsa yang mana kerajaan akan membantu PMKS yang mempunyai potensi tinggi untuk pasaran ekspor. Kerajaan akan membantu PMKS yang berpotensi tinggi untuk mengekspor dengan memberi bantuan dalam bentuk khidmat nasihat, risikan pasaran antarabangsa, pendaftaran IP serta pembangunan jenama dan produk. Mustafa turut memuji kempen GWSME yang dianjurkan Astro Awani kerana memberi dimensi baru dalam bidang keusahawanan dengan menyokong para usahawan dan peniaga ke arah inovasi dan pendigitalan. Beliau turut menyeru PMKS menyahut cabaran menjadi pemangkin kepada pemulihan ekonomi negara dan pihak kerajaan komited dalam menjadi pemudah cara. Pelaksanaan beberapa perintah kawalan pergerakan PKP sejak pertengahan Mac 2020 susulan wabak COVID-19 telah memberi kesan yang besar kepada banyak pihak terutama perusahaan kecil dan sederhana PKS tidak terkecuali perusahaan ketupat palas sejuk beku hutan kampung yang terkesan selepas terpaksa berhadapan dengan situasi bekalan bahan mentah dan pengeluaran ketupat palas yang terhad. Menurut pengusahanya, Cik Nun Ahmad, platform digital khususnya jualan secara dalam talian menerusi aplikasi Facebook dan Instagram menjadi pilihan terutama kepada pelanggan yang tinggal di luar Kedah. Perbezaan dia orang kata makin meningkat sebab orang melalui aplikasi apa semua ni macam dengan media sosial kan. Kebanyakan yang main bit tu semua dia akan call begitu kami dapat dari Facebook lah, Instagram lah. Alhamdulillah tu lah. Orang main cari lah. Kerana luar daripada Kedah ke? Kedah saja ke? Luar seluruh Malaysia. Yang balik dari Pahang lah, Johor lah. Ramai lah. Kerana bila kita masuk kat Facebook tu mudah lah. Kan dia akan naik dekat alamat kita apa semua. Jadi mudah dia cari terus je kat rumah. Cik Nun turut mengambil pengajaran daripada PKP sejak 2 tahun lalu dengan membuat persiapan lebih awal terutama ketika musim perayaan di mana permintaan terhadap ketupat palas keluarannya meningkat 3 kali ganda. Kiranya kita pengalaman PKP tu mengajak kita untuk bangkit dengan buat persediaan awal. Kan? Contoh macam kita cari bahan-bahan mentah tu awal, lepas tu persiapan tempat simpan dia tu kita tambah lagi bagi ada stok untuk musim perayaan lah. Sehubungan itu, Cik Nun mengharapkan agar perusahaan yang senasib dengannya untuk terus mencuba dalam bidang perniagaan selain mempunyai sifat sabar yang tinggi. Kita berniaga ni kena banyak sabar lah. Lepas tu insya-Allah kalau kita berusaha dengan sungguh Allah Taala akan bagilah jalan keluar dah. Usaha juga insya-Allah. Bani cuba benda baru ke apa? Insya-Allah. Kita kena ada orang kata satu perancangan nak mencuba sebab orang kata bila kehadapan ni benda akan baru tu timbul orang rasa nak suasana yang baru. Orang kata suasana yang baru lah orang nak tu. Jangan lepaskan peluang untuk tingkatkan perniagaan anda dengan menyertai Astro Awani Reboot Now 2022 yang berlangsung secara maya bermula hari ini sehingga 15 Januari 2022 di www.rebootnow2022.com. Pendaftaran adalah percuma. 82% rakyat Malaysia optimis tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik berbanding 2021 dan akan melakukan langkah penyelesaian tahun ini. Dan dalam satu kajian yang dijalankan firma penyelidikan pasaran atau Ipsos yang Berhad, rakyat Malaysia dilihat lebih optimis berbanding masyarakat global lain. Keyakinan ini antara peratusan yang tertinggi berbanding masyarakat negara lain dan China di tempat pertama dengan 94%. Diikuti India 83%, rakyatnya optimis tahun 2022 akan lebih menyinar berbanding tahun 2021. Malaysia berada di kedudukan ketiga dengan 82% bersama Australia. Dalam pada itu, 75% rakyat Malaysia setuju bahawa ekonomi global akan kembali mengukuh pada 2022 berbanding 2021. Sementara itu, 77% rakyat Malaysia berpandangan tahun 2021 adalah tahun malap untuk negara. Pengarah Bersekutu dan Perhubungan Awam Ipsos, Lars Erik Lai berkata, tahun 2021 sebelum ini dilihat menyaksikan kemelut kesihatan COVID-19 beransur pulih setelah program vaksinasi bermula, namun ia tidak seperti diharapkan. Tahun 2022 jelasnya dijangka akan menjadi tahun lebih baik. Demas Singa Malaysia kembali untuk musim kedua.
Kembali dalam Sinar Awani, wujudkan satu set peraturan khusus untuk penggunaan vape dan juga rokok elektronik di negara ini. Itu cadangan Malaysian Vape Industry Advocacy MVIA yang berkata tinjauannya terhadap 1,000 orang menyaksikan 92% daripada mereka mahukan kerajaan berbuat demikian. Presiden MVIA Rizani Zakaria berkata ini sudah pun dilakukan di beberapa negara, termasuk United Kingdom dan New Zealand. Katanya di negara-negara tersebut, vape dan rokok elektronik dikawal berbeza dengan rokok kerana ia dilaporkan kurang berbahaya. Setakat ini, beberapa kajian di Amerika Syarikat dan United Kingdom mendapati penggunaan rokok elektronik kurang berbahaya berbanding merokok produk tembakau. Kajian di Sekolah Perubatan Universiti Johns Hopkins di Amerika Syarikat mendapati penggunaan vape mengurangkan pendedahan individu kepada bahan kimia yang terkandung di dalam rokok. Manakala pihak berkuasa United Kingdom pula kini sedang mempertimbangkan pemberian preskripsi rokok elektronik sebagai salah satu cara untuk membantu orang ramai berhenti merokok. Walau bagaimanapun, pakar perubatan bersetuju bahawa penggunaan vape dan rokok elektronik masih merupakan amalan yang membahayakan kesihatan. Rizani berkata penguatkuasaan undang-undang khas untuk vape juga boleh memastikan pasaran gelap bagi produk itu berada pada tahap minima. Tambahnya, industri vape juga membawa potensi ekonomi yang tinggi. MVIA mendakwa di Malaysia, industri tersebut dianggarkan bernilai 2 bilion ringgit, melibatkan lebih 3,000 PKS dan kira-kira 15,000 pekerja. Pertandingan nyanyian penuh misteri yang mencetuskan fenomena di musim pertamanya sebelum ini, The Masked Singer Malaysia, kini kembali untuk musim kedua. Program tersebut akan bersiaran pada setiap Jumaat bermula 28 Januari ini pada pukul 9 malam di Astro Warna HD saluran 107 dan juga boleh di-stream secara eksklusif di aplikasi Astro Go dan On Demand. Seramai 14 selebriti yang terdiri dalam kalangan nama-nama hebat dari pelbagai cabang seni seperti penyanyi, pelakon, pelawak, personaliti TV, atlet, pempengaruh media sosial dan ramai lagi bakal bersaing sepanjang 10 minggu program tersebut. Karakter yang ditampilkan kali ini adalah Bujang Senang, Nanas, Mat Penyu, Seladang, Teh Tarik Kau, Harum Manis, Periuk Kera, Aiskrim Roti, Rambutan, Ratu Semut, Orkid, Si Merak, Burung Hantu dan Pepatung. Mereka akan beradu tenaga mempersembahkan kehebatan bakat nyanyian masing-masing di hadapan 9 juri iaitu Dato' Aznil Nawawi, Maka Ang, Raja Azura, Zizan Raza, Ella Aminuddin, Remy Ishak, Amy Mastura, Ramona Zamzam dan Angah Raja Lawak. Kesemua kostum itu direka khas oleh Akmal Suryati Awang, individu yang bertanggungjawab membawakan kostum-kostum pada musim pertama sebelum ini. Selain itu, pereka fashion terkenal Hatta Dolmat turut menyerikan kostum The Masked Singer Malaysia 2 dengan sentuhan dalam pelbagaikan gaya kostum ketika persembahan. Hanya suara sahaja yang dipertaruhkan. Mereka akan berentap, menyorokkan kemasyhuran dan identiti di sebalik topik. Siapakah mereka di sebalik kostum ini? Nantikannya bermula 28 Januari ini. Dapatkan akhbar Sinar Harian esok dengan tajuk muka depan, solusi transformasi SPRM. Rasuah Busters, 6 rakan gabungan tuntut segerakan reformasi demi kredibiliti dan integriti kerajaan. Untuk itu, sekian Sinar Awani. Ikuti rangkuman tragedi dan juga berita-berita lain yang membadai negara menerusi laman mikro interaktif astroawani.com dan segala maklumat mengenai bencana banjir juga di aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Ihsan Nahya. Assalamualaikum. Salam hormat.